Okay, nota tak perlu dulu. Okay, so untuk 1.0 approach in problem solving, okay, apa yang kita akan tengok dekat dalam ini adalah yang pertama sekali, kita mesti lihat kita punya learning outcome. So, dalam kita punya learning outcome ini, okay, apa yang perlu kita tahu adalah step in problem solving. Okay, step in problem solving kita ada 5 step. Yang pertama adalah problem analysis, iaitu kita akan buat IPO analysis, iaitu I untuk input, P untuk proses, O untuk output. Okay. Yang kedua, selepas kita buat problem analysis, yang kedua kita akan buat design a solution. Okay, apa itu design a solution? Dia adalah pseudocode dan juga flowchart. Apa itu pseudocode dan flowchart? Kita akan pergi pada next slide. Okay. Yang ketiga, implementation, inilah yang kita akan buat coding Java. Okay. Lepas tu kita ada step untuk testing, di mana dekat bahagian testing ni kita akan test sama ada dia ada error ataupun tidak, dan kita ada 3 jenis error. Okay. Dan yang terakhir adalah documentation. Okay, apa itu documentation? Kita akan tengok di bahagian slide yang berikutnya. Okay, so apa yang penting dekat sini, awak mesti kena tahu kita ada 5 step in problem solving. Okay, yang ini kena hafal. Problem analysis, design a solution, implementation, testing and documentation. It's problem solving. Sebenarnya kita belajar Java ini, kita belajar programming ini, kita belajar pengaturcaraan ini adalah kita nak solve the problem. Apa problem yang kita nak solve? Yang kita nak solve adalah mathematical problem sahaja. Kita bukan nak solve masalah yang tidak berkaitan. Kita nak solve mathematical problem. Awak pun belajar matematik. So itu sahaja. Masalah yang dalam bentuk matematik kita nak solve kan menggunakan pengaturcaraan. So Sorry, inilah dia. Ya. Pengaturcaraan tu apa? Pengaturcaraan itu adalah kalau dalam bahasa Inggeris ni programming. Oh, okay. Thank you, madam. Okay, itulah programming. Okay. Programming faham ya? Okay. Alright. Contohnya kalau kita ada soalan lah. Contoh saya kata ada soalan. Calculate sum of two numbers. Kalau dalam matematik, awak mesti akan buat sum sama dengan number 1 plus number 2. Ini dalam matematik. Tetapi kita nak tukarkan masalah ni semua masalah kita ni, kita nak tukar kepada programming. Okay, kita nak buat satu kod di mana kod programming itu bila kita masukkan 2, kita masukkan 3, dia akan keluar terus 5. Itulah dia. Kita nak tukar mathematical problem ini kepada pengaturcaraan ataupun dalam bahasa Inggerisnya programming. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah penerangan detail untuk problem solving. Mungkin tak nak detailkan dekat sini lah. Okay, kita pergi kepada part yang seterusnya. Okay, ini dia yang Medan ada sebut tadi, iaitu 5 step in problem solving. Yang ini kena hafal. Okay. Seterusnya, ada nak tanya boleh terus tanya sahaja. Okay. Medan buka ruangan chat ni, boleh tanya. Okay. Step 1, kenapa kita perlu buat problem analysis ini? Okay, problem analysis ini is important because kita kena understand the problem. Kita kena tahu apa dia punya customer requirement. Yang penting sekali, kita kena tahu how to identify input, process and output. This is important bila kita nak solve the problem. Okay, yang penting ini input, proses dan juga output. Okay, seterusnya.
Dalam problem analisis, kita ada three types of problem ataupun dalam other terms kita panggil three types of control structure. Okay, dan biasanya saya akan menggunakan istilah control structure ya. Bila saya sebut tentang control structure, kita merujuk kepada three types of control structure itu. Yang pertama, sequence. So pagi ini Madam akan selesaikan sequence dahulu. Okay, di mana sequence ini adalah a series of statement that execute one after another. Okay, contoh sequence ni kalau kita pergi kafe nak beli makanan. Okay, so sequence-nya adalah kita akan order. Lepas order, kita ambil. Lepas ambil, kita makan. Lepas makan, kita kemas. Itulah dia sequence. Okay. Seterusnya yang kedua adalah selection. Apa maksud selection? Kalau kita pergi kafe lagi sekali. Kita nak order. Okay, bila kita nak order ada banyak menu. Okay, so kita kena pilih menu. Ada macam-macam menu. So bila kena pilih, kita kena choose. Kita kena make a decision, kita nak menu A or B or C or D. Itu adalah selection. Okay. Lepas kita dah pilih, let's say kita pilih B. Lepas tu baru kita ambil dan kita makan. Okay. Okay, dan baru kita makan. Manakala untuk repetition pula bermaksud pergi kafe juga. Okay, kita pergi kafe juga, cuma kita order. Okay, lepas tu kita untuk repetition ni dia boleh ada dekat dalam ini sequence dan dia juga boleh ada selection. Apa maksud saya? Contoh ini repetition. Katakan saya nak order. Okay, nak order. Kenapa dia tak keluar? Okay, saya kena pilih. Pilih menu. Okay, ada A, B, C dan juga D. Lepas tu saya makan. Bila saya makan, saya rasa tak kenyang. Belum kenyang. Saya nak kena beli lagi, pilih lagi. Nampak tak? Itu adalah proses repetition. Kita ulang lagi. Makan lagi belum kenyang. Okay, bila pilih menu. Okay, sini contoh saya akan tanya. Dah kenyang? Dah kenyang? Akan ada yes ataupun no. Kalau you tekan no, dia akan naik lagi, ulang lagi. Okay, dan ada satu lagi repetition. Contoh order. Lepas order, kita nak beli nasi lemak. Okay, nasi lemak. Lepas tu, kita nak makan. Lepas kita makan nasi lemak tu sedap. Kita nak beli untuk kawan kita. So, kita patah balik beli lagi. Ini adalah repetition. So, boleh tak bezakan antara ketiga-tiga konsep ini? Pertama adalah sequence. Kalau awak nampak dia berturutan, dia adalah sequence. Yang kedua adalah repetition, di mana awak perlu buat pilihan. Ada pilihan dekat sini. Manakala yang ketiga, repetition ataupun looping, di mana proses tu kita akan ulang selagi kita mahu. Okay. Ini berulang. Sama ada repetition itu dia ada selection. As long as dia berulang, dia adalah repetition. Okay. Walaupun repetition itu secara sequence sahaja, tetapi dia berulang, so dia adalah repetition. Okay. Boleh tak untuk yang pertama ini? Ada soalan? Boleh faham macam. Okey, baik. Minta tolong fokus betul-betul sebab nanti subjek hujung-hujung nanti, topik hujung-hujung memang susah. So yang depan, kalau yang depan tak faham, hujung lagi tak faham. Okey. So yang penting you kena tahu perbezaan antara tiga control structure. Apa dia tiga tadi? Kita ada sequence, selection and repetition. Okey, dan pada hari ini medium akan fokuskan kepada sequence sahaja. Okey.
So, kita tengok dekat sini. Apa dia problem analysis? Okey, ini step pertama iaitu problem analysis. Dalam tadi, Medina mention bila sebut problem analysis, maksudnya kita nak buat IPO. IPO ini adalah input, proses dan juga output. Kita nak cari apa input dia, apa proses dia dan juga apa output dia. Okey, contoh ini contoh, saya tak nak pergi kepada selection. Okey, kita fokus kepada sequence saja dulu. Okey, ini contoh dia. Example of sequence. Contoh soalan dia adalah find sum of two numbers. Okey, kita nampak dekat sini nak cari sum of two numbers, maksudnya kita kena ada dua nombor. Nombor pertama dan juga nombor kedua. Lepas tu kita kena tambah dua-dua nombor ni dan kita boleh dapat nilai sum. So kita nampak flow dia dekat sini, dia adalah sequence. Dia ikut step by step. Okey. Okey, seterusnya. Contoh soalan example of sequence lagi iaitu find BMI for student. So nak cari BMI, maksudnya kita perlu ada apa? Weight dan kita perlu ada height. Lepas tu kita kena kira. Lepas kira kita akan dapat output BMI. Okey. Bermaksud ini adalah sequence, dia berturutan. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini, dalam problem analisis, apa yang kita nak cari tadi adalah kita nak cari input, kita nak cari proses dan kita nak cari output. Okey, tiga perkara ni lah yang paling penting. Soalan pertama yang awak akan jumpa nanti benda ni. Input, proses dan juga output. Okey. Okey, yang ini awak boleh baca lah yang ni. Output apa yang kita nak calculate, input adalah data, proses adalah macam mana kita nak dapatkan kita punya output. Okey. Contoh, okey yang ni Okay, contoh soalan sequence yang tadi. Calculate sum of two numbers. Okay, so macam mana kita nak cari dia punya input, proses dan juga output. Ini calculate sum of two numbers. So macam mana nak cari dia? Biasa dalam soalan, dalam soalan bila nak buat, katakan benda ni tak ada lagi. Benda ni tak ada. Benda ni tak ada, bayangkan tak ada. So, bila nak buat, pertama sekali pastikan awak start dengan output dulu. Sebab dalam soalan kita paling senang nak nampak output, iaitu apa yang kita nak cari. Dalam ni kita nampak calculate sum of two numbers. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari adalah sum. Yang kita nak cari ni sum. So output kita adalah sum. Itu yang penting. Output, sebab biasanya pelajar tak dapat nak tentukan input. Ini masalah pelajar. Tak dapat nak tentukan input. So bila kita dah buat output sum, bermaksud kita punya proses adalah kita nak buat apa ni? Kita nak calculate. Nak calculate apa? Calculate sum. Yang ini mesti kena konsisten. Comok pula. Mesti kena konsisten. Kalau you nak cari sum, output you sum, so you mesti calculate sum. Mesti kena konsisten. You tak boleh contoh. Ya Allah, kenapa? Contoh calculate sum, you tulis output sum. Tiba-tiba tulis kat sini calculate total. Tak boleh. So ini penting. You mesti tulis kalau output you sum, you mesti calculate dia pun sum. Dan ini part yang paling susah, iaitu macam mana nak tentukan input. Macam mana nak tentukan input? Cara untuk tentukan input adalah melalui formula. Ini tips dia. Kalau you confused, apa input dia? You cari melalui formula. So, formula apa? Formula sum. Formula sum. So formula sum, apa dia formula dia? Mungkin awak nak tulis number 1 dengan number 2. Kan? Ini dia punya formula kan? So nak cari input. Ingat kalau you nak tentukan you punya input,
you mesti tentukan berdasarkan formula sebab input tak nampak dekat dalam soalan, tak nampak. Okay, so macam mana nak cari? Melalui formula. Okay, so apa input you? Input you adalah dalam ni. Number 1, number 2. Ini you punya input. So, baru kita boleh tulis dekat sini input kita adalah number 1, number 2. Boleh tak sampai sini? Clear tak nak tentukan input proses dan clear? Okay. Madam pergi contoh yang kedua. Mungkin Madam buat 2 contoh saja kot. Ada banyak actually. Madam buat 2 je lah. Nanti kita terus buat exercise. Okay. Contoh yang kedua. Kita nak calculate average of 3 numbers. Okay. So pertama sekali input proses output ni kita nak kena buat apa? Buat output dulu sayang. Buat output dulu. Kita nak cari apa? Sebab dalam soalan kita nak cari average. So start dengan output dulu. Okay, start dengan output. So kalau kita nak cari average, bermaksud kita kena calculate average. Okay, lepas tu macam mana nak dapatkan input dia? Macam mana nak dapatkan input yang tepat? Melalui apa tadi saya sebut? Ini soalan senang, nanti soalan susah. Tapi konsepnya begitu. Macam mana saya nak dapatkan saya punya input? Apa tips dia? Buat formula. Guna formula. Pandai guna formula. Okay, guna formula. So, formula kita average sama juga dengan number 1, number 2, tambah number 3, bahagi dengan 3. Okay. So, Madam rasa dah cukup contoh dia. Sekarang kita akan buat exercise. Kat bawah ni semua contoh saja. Semua ada banyak lagi contoh, boleh baca. Okay, kita ambil satu soalan ni. Satu lagi soalan yang ada percentage ni. Ada banyak contoh dekat bawah. Ini dah selection. Medium akan ambil sampai sequence saja. Okay, kita ambil satu soalan ni. Ni. Calculate price. Okay, calculate price of book after 10% discount. Okay, macam mana kita nak kira? Kita nak cari price of book after discount. Panjang tu. So, jangan sekali-kali anda menulis output. Okay, jangan tulis output ni yang panjang ni. Price of book after 10% discount. No. Okay, kalau boleh perkataan yang kita gunakan ini, kalau boleh awak cuba maksimum ada 2 perkataan sahaja. Mana swing off Okay. punya ni? Okay, 2 perkataan sahaja sebaik-baiknya. Okay, contoh. Okay, so macam ni. Price of book after 10% discount. Macam mana kita nak permudahkan ni? Apa kita nak cari? Kita nak cari adalah net price. Okay, net price. Sebaik-baiknya 2 perkataan lah. Jangan panjang sangat, net price. Jadi kalau kita nak cari net price, proses kita calculate net price. Mesti kena konsisten. Okay, mesti kena konsisten. Okay, dan macam nak dapatkan net price? Apa formula untuk net price? Apa formula dia? Macam mana saya dapat price of book ni? Okay, nak dapatkan input kita akan buat formula. Apa formula dia? Formula dia adalah net price sama juga dengan harga buku kan? Book price. Sorry lah, tulisan saya buruk sikit ni. Apa formula dia? Mungkin awak boleh type formula tu dekat ruangan chat tu. Kalau awak dengar je nanti boring pula. Cuba type formula ni. Apa formula dia? Macam mana kita nak kira net price? Saya tunggu formula daripada awak. Macam mana nak kira? Okey. Dengar. Tunggu komen awak. Apa formula nak dapatkan net price ni? Okay, so net price kita mesti ambil book price
Pandai. Okay, Hana Nabila kata book price darab 10% ke madam? Okay, so book price darab dengan, kalau kita buat book price darab dengan 10%, kita dapat harga buku ke kita dapat harga diskaun? Okay, ini yang pertama Okay, yang kedua saya tulis dulu. Yang kedua Najmudin kata net price sama juga dengan, okay, sorry saya buat book pula dah, saya buat price lah. Price darab dengan 90 bahagi 100. Okay, yang ketiga ada yang tulis, ya Hana Nabila betul harga diskaun. Okay, book price darab, okay. Sama juga dengan saya buat price je Okay, price darab dengan 90. Sama lah Aina, sama. Harga diskaun, yes betul. Okay. So, bila nak buat formula sangat penting. Kita kena tahu apa yang kita nak cari. Okay. So, kalau kita tengok kat sini net price, 10% ini adalah diskaun. Okay. So, kalau kita ambil yang ni, maksudnya yang ini kita kira diskaun. Okay. Yang kedua, price darab 90 per 100. So, inilah baru kita nak cari sebenarnya net price. Okay, so boleh nampak perbezaan dia. Bila kita buat formula, kita kena check apa yang kita nak cari. Okay, kalau kita nak cari diskaun, yes. Kalau kita nak cari net price, yang ini. Okay, cuma cara penulisan kita. Ingat cara penulisan je kena ubah. Yang ini sepatutnya kita kena tulis. Okay, lepas ni dalam style programming lah. Price darab dengan 0.9. Terus letak nilai yang sebenar. Okay, jangan letak dalam bentuk macam ni. Okay, kenapa? Bila kita run coding, dia adalah dari segi sinteks dia tu. Saya tak nak cerita coding lagi. Letak siap-siap nilai dia. Kalau 90 per 100, 0.9. Okay, boleh? Sebab kalau kita buat yang ni dalam coding, dia akan dapat baca kosong. Dia tak baca 0.9, dia akan baca kosong. Melainkan kita letak 100.0 baru dia baca 0.9. Itu yang akan berlaku dalam coding nanti. Okay, tapi tak apa, biar dulu. Yang penting sekarang ni dia nak bagi tahu apa nombor, jadikan dia dalam nombor apa yang kita nak cakap Kalau ada bahagi-bahagi siap-siap. Contoh kalau formula kita ada 1/2, letak siap-siap 0.5. Okay, clear tak? So dekat sini kita boleh nampak bahawa dalam formula ini kita ada variabel apa? Ada variabel price. Okay, kita ada variabel price. Clear? Okay, baik. Thank you, Yuva. Okay, kita ada price dekat sini. So inilah kita punya input. Okay, inilah kita punya input. Input adalah benda yang berbentuk variabel. So input kita price. Okay, yang ini price. Okay. Kalau awak letak price sahaja pun boleh, tak letak price of book pun boleh. Macam saya sebut tadi, minimumkan perkataan. Okay, kalau awak menggunakan istilah dekat sini book price. Okay, book price bermaksud di sini kita akan tulis book price. Tak perlu buat of book ni. Jadi 3 perkataan panjang kan? Okay. Okay, sebab ada juga pelajar yang dia letak dekat input adalah 90 per 100. Okay. Input, ingat, input adalah benda yang berbentuk variable price. Okay. Sebab ada juga pelajar yang diambil semua dalam formula ni. 90 per 100, 10 per 100, ada yang buat 10%, input 10%, no. Tidak, kita tak input value. Okay, kita input kita adalah variable. Okay, boleh? Input variable sahaja. Okay. Boleh ya? Okay, seterusnya medium ambil satu lagi contoh. Yang ni rasanya tak perlulah kot. Ini dah selection dah. Okay, sequence di sini selection saya akan skip dulu. Saya akan pergi kepada sequence. Okay. Okay, itu step pertama tadi, problem analysis, iaitu kita nak tentukan input, proses dan juga output sahaja. Okay. So, step kedua, design a solution. Dalam design a solution ni, kita nak buat pseudocode dan juga flowchart. Okay, pseudocode dan flowchart. Tapi sebelum tu, sebelum kita masuk dekat bahagian design a solution, kita cuba buat latihan dulu.
Okay, ini dalam buku Java. Kita cuba buat latihan dulu. Latihan yang pertama, okay, saya nak fokuskan kepada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Okay, so kalau kita tengok soalan nombor 2, okay, Allah, blackout dah kat sini. Okay, soalan nombor 1, define problem solving ada dalam nota tadi. Yang kedua, 5 step in problem solving ni. Apa dia 5 step in problem solving? Ingat tak? Boleh tak senaraikan dekat saya? Apa dia 5 step in problem solving? Soalan nombor 2. Apa dia step in problem solving? Okay, boleh senaraikan? Problem analysis. Okay, yang pertama adalah problem analysis. Yang kedua, Design solution. Design a solution. betul. Yang ketiga, Implementation. betul. Yang keempat, Testing. Testing. yang terakhir, Documentation. Documentation. okey, pandai. So sekarang kita akan cuba buat soalan nombor 3 ya. Kita nak tentukan IPO. Okey, sekejap tak nak keluar pula. Okey, Medium akan share satu lagi link ya. Link untuk kita jawab soalan tu. Korang dengar ke gosip-gosip kat sini ni? Dengar ke? Dengar Madam. Dengar. Suara Sir Azlan kan? Sir Azlan ni pelajar kata tu suara Sir Azlan Okay, salam. Kalau Sir Azlan kalau cakap seselu tu bukan dia lah. Okay. Okay. So, Medium akan share link yang ni ya. Jawab dekat dalam ni. Okay, siapa nak tulis dekat bahagian ataupun awak tulis dekat mana ya? Okay, sekejap saya share dulu. Editor. Okay, done. Okay, sekejap Medium share ni dululah. Share. Okay, Medium akan letakkan di chat Awak boleh masuk. Okay. Boleh klik link dekat situ yang saya bagi, awak akan masuk di sheet yang saya dah sediakan ni. Boleh masuk tak? Dah ada yang masuk dah. Okay. So, untuk soalan nombor 3, awak boleh type dekat sini ya. Kita akan bincang soalan ni. Boleh type bersama-sama. Cuba type dulu. Okay, seorang buat A, B, C, D, E, F sampai G. Okay, Medium bagi masa 3 minit untuk isikan jawapan bagi soalan ini. Dan apa soalan dia tadi? Dia dah tertutup ke? Okay, ada. Ini dia soalannya. Calculate sum of two integers. Okay, calculate sum of two integers. Okay. Okey, yang lain boleh isikan di bahagian B. Seorang ambil satu soalan. Nanti Medium akan semak. Okey, soalan pertama perlu Medium tulis soalan ke? Boleh rujuk dekat sini. Ini soalan dia. Yang pertama, calculate the sum of two integers. Yang kedua, find the average of three numbers. Calculate the volume. Okey, kita buat 3 dulu kot untuk pagi ni.
Boleh. Nanti kelas petang nanti awak sambung. Kita buat ABC dulu. Okay, kita buat 3 dulu ABC. Petang nanti mungkin kita tak akan meet, awak buat je sambungan. Okay. Okay. Soalan yang pertama. Apa ke soalan dia? Okay. Soalan C tu dia mencabar sedikit Okay, so kita akan bincangkan sekarang. Kita akan lihat kepada soalan yang pertama. Okay, thank you semua yang cuba menjawab. Bagus. Okay. Okay yang ni So, medium akan buat warna lah supaya awak boleh nampak dia betul ataupun tidak. Okay, untuk soalan nombor 3, calculate sum of two integers. Apa kita kena buat tadi? Kita cari output dulu. Kita nampak bahawa output kita dekat sini adalah sum. Okay, kita nak cari sum. So, that's why dekat sini adalah sum. Okay, bagus. So, proses kita adalah calculate sum. Yes, betul. Calculate sum dan kena konsisten dekat sini. Kalau kita nak output sum, maksudnya kita kena calculate sum. Okay. Alright. So, macam mana nak tentukan input? Melalui formula. Sebab dia nak sum of two integers. So, kita boleh ambil lah integer 1 dan juga integer 2. Okay, betul. Atau, kalau awak tak nak buat integer, boleh juga awak nak letak apa dia? Now, number 1 dan juga number 2 pun boleh. Atau apa lagi? Apa lagi yang kita boleh letak? Atau nak letak num 1 ataupun num 2 pun boleh juga, tak kisah. Okay. Cuma tak boleh tulis 1 and 2 saya tak boleh. Okay, clear tak soalan yang A? Clear tak soalan A? Boleh saya pergi kepada soalan B? Boleh, madam. Soalan B. Find average of three numbers. Okay. Saya tak tahu awak macam mana, boleh ke ganggu tak? Kalau ganggu saya pindah, ke okey je? Sebab bising sangat kat sini. Okey. Okey, boleh. Boleh awak pasang telinga sekali. Okey. Kat sini kita nak cari find average. Okey, so kalau nak find average, kita mestilah buat output kita average. Okey. Lepas tu kalau nak output average, kita just klik average dan konsisten dekat sini. Apa maksud konsisten di situ? Kalau katakan awak terbuat A ni huruf besar dan kat sini A huruf kecil, dia akan jadi salah. Okey, faham tu Dia akan jadi salah. Mesti kena konsisten. Kalau A huruf besar, A pun huruf besar kat sini. Okey, kalau tak, dia tak jumpa cari. Okey, tadi A kecil kan? Okey. Formula, kita ada number 1, number 2, number 3. Okey, bagus, betul. Okay, very good. Thank you. Next, C. C ni about B. C, okay. Tapi good try sebab baru belajar berapa minit je kan. Okay. So, kita nak cari kat sini calculate volume of string panjang. Nak buat volume sahaja pun boleh.
Okay, tapi kalau dalam soalan tu ada dua volume kena cari, volume of cylinder dengan volume of sphere. So awak boleh buat volume sphere, volume cylinder. Okay, so kita nak cari volume, tengok dekat sini. Kat sini kita nampak kan ini V huruf besar. So kalau V besar, mesti dekat dalam ni pun V kena besar. Nampak tak? Itu je. Ini sebab kita pakai komputer kan dia auto. Tapi dalam penulisan kita, ingat, kalau V huruf besar, di sini pun mesti V huruf besar. Okay, mesti capital letter. Okay, clear, baru dia kira konsisten. Okay, kalau tak konsisten, salah lah. Okay, V besar, V kecil tu berbeza. Okay, macam mana kita nak cari input? Okay, input pi. Okay, sebenarnya pi ni yang kita tak boleh letak. Ada cara nak letak dia, tapi Madam nak ajar yang tak letak dululah. Okay, Madam buang awak jangan delete yang tu supaya kita boleh nampak lepas ni. Macam mana Madam nak potong dia? Mana cross dia? Tak jumpa pula nak cross. Okay, Madam warna merah lah. Okay. So, cara nak buat dia volume. Okay, Madam tambah di sini lah volume formula. Apa formula untuk volume? Saya tak tahu apa. Apa formula dekat saya? Apa formula dia? Apa formula dia? Boleh typekan formula dekat saya. Oh, okay, thank you Yuva. Saya tak perasan. Tak dengar dah Madam. Oh, okay, baik. 4/3. Okay, 4/3. Lepas tu darab dengan R. Darab dengan R. Okay, kuasa 2. Macam mana nak buat kuasa 2? Saya buat darab lah. Okay, so dalam programming nanti, kalau ada kuasa, jadikan dia satu baris. Kalau kuasa 3, maksudnya darab R. Okay, tak boleh buat kuasa. Nanti dalam coding awak susah nanti. Okay, jadikan dia satu baris. Okay. So, 4/3. Okay, ni Madam nak bagi tahu formula yang asal dalam pengaturcaraan, kita cuba ubah dia. Dengan 4/3 kita akan dapat nilai apa? Apa nilai kita nak letak? Macam saya sebut tadi, yang mana ada pecahan, terus letak nilai sebenar dia. Okay. V huruf besar kan? Okay, kena V huruf besar. Okay. 4/3 dapat berapa? Kalau kuasa 3. Okay, kuasa 3 maksudnya darab dengan R. Okay, thank you Yuva. Okay. Kita kena jadikan formula kita sebaris. Kalau ada kuasa, kita buat darab. So, 4/3 kita akan dapat berapa nilai dia? Berapa nilai? 1.33 kan? Ambillah 2 titik perpuluhan. Kita letak macam tu siap-siap. Okey, darab dengan pi. Apa nilai pi? Ambil 3.142. Ambil nilai tu. Darab dengan R, darab dengan R, darab dengan R. Okey, itu formula yang kita kena ubah dalam bentuk pengaturcaraan nanti. Okey, boleh. So ini formula yang awak kena buat yang sebenarnya nanti. Okey. Okey, boleh? So saya highlightkan yang ni Okey, 1.33 darab 3.142 darab R, darab R, darab R. Okey, so kalau dekat sini apa yang kita nampak? Kita nampak dia punya input hanyalah R sahaja kan? R sahaja. So input dia dekat sini kita boleh tulis radius ataupun R sahaja. Okey, ataupun saya buat nama penuh dia lah. Okey.